عدد من مضى من خلقك ومن بقى ومن سعد منهم ومن شقى صلاة تحيط بالحد صلاة تحصر العد صلاة دائمة بدوامك صلاة قائمة بمقامك صلاة لا تنتهي إلا بانتهاء علمك وعلى آله وصحبه مثل ذلك. معشر الحاضرين والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Firman Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi dan menghantar Al-Quran itu kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam dengan satu tujuan, dengan satu matlamat, dengan satu misi yang dijelaskan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam ayat tersebut. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang mulia, kitab yang diberkati, yaitu Al-Quran, supaya mereka bertadabbur, supaya mereka bertafakkur, supaya mereka mencari maknanya, supaya mereka cuba untuk memahami apa yang kami hantar kepada mereka. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala utuskan Al-Quran. Ketahuilah para hadirin dan hadirat sekalian, kedatangan kita semua ni dan kita terkumpul di dalam majlis seperti ini hanya di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Takkan seseorang keluar daripada rumah dia ataupun dia buat satu urusan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada setiap saat apabila kita tanya kepada diri sendiri, adakah keadaan saya sekarang ni keadaan baik ataupun tidak baik, maka mestilah kita kena faham bahawasanya kalau baik maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kebaikan itu kepada saya. Maka kalau tidak baik, maka saya mesti muhasabah diri dan tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak tarik saya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini i'tiqad kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya segala yang berlaku di dalam akwan ini, di dalam dunia ini, segalanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama dengan satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu taala wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis ini berapa kunci kepada pemurahan rezeki, kepada penerimaan rahmah dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kepada penerimaan keberkatan dan keselesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, "Man naffatha 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffatha Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Yang bermaksud, para hadirin dan hadirat sekalian, pada bulan Ramadan ini, pada bulan yang mulia ini, pada saat-saat yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini, setiap orang masing-masing akan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ilmu, melalui jalan ibadah, melalui jalan zikir, melalui jalan khasyah, melalui jalan taqwa, melalui jalan sedekah dan lain-lain. Tetapi ini merupakan berhubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di sini para hadirin dan hadirat sekalian, baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam menjelaskan kepada kita satu langkah lagi tinggi, satu amalan yang lagi baik, satu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala lagi cepat nak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bukan hanya saya nak jaga diri sendiri sahaja, tetapi saya akan jaga orang lain. Dalam sebutan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, man naffatha 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang akan memudahkan urusan orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dia pada hari kiamat nanti. Ini balasan dia, ini ganjaran dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tengok bagaimana ia sama urusan dunia yang rendah, yang senang, yang mudah. Mana-mana walaupun susah manapun, pada akhirnya urusan mudah pada dalam dunia ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas urusan yang diselesaikan dalam dunia ini dengan balasan pada akhirat yang sangat tinggi, yang sangat hebat.
inilah kehaibatan amalan ini daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bukan hanya saya fokus pada diri sendiri, saya nak jaga diri sendiri, saya nak beribadah diri sendiri, saya nak salat diri sendiri. Saya akan usaha untuk memudahkan urusan jiran saya, abang saya, adik saya, keluarga saya, orang beriman walaupun saya tak kenal dia pun, tetapi dia beriman dan saya tahu dia merupakan seseorang dalam umat baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, maka saya akan usaha untuk selesaikan dan memudahkan urusan dia. Itu sahaja Allah Subhanahu wa taala sudah janji. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas amalan itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu kunci lagi. Ini satu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu kunci lagi. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi. Bagi barang siapa yang akan menyelesaikan masalah seseorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan segala masalahnya dunia dan akhirat juga. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu ayat dan satu kalimat yang general, yang sangat umum. Masalah itu apa? Masalah itu mungkin masalah financial, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apa-apa pun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebutkan masalah itu apa. Tetapi selagi mana seseorang mukmin itu ada masalah dan saya usaha untuk menyelesaikan masalah dia, maka balasan dia Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan segala masalah saya, dunia dan akhirat. Satu kunci, satu jalan yang bercahaya yang dijelaskan, yang diberikan kepada kita daripada baginda Nabi sallallahu taala wasallam, bagaimana kita mendekatkan diri kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Para hadirin dan hadirat sekalian, ketahuilah bukan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan semuanya salat, baca Quran, duduk zikir beribu kali, bukan itu sahaja. Memang ini di antara saya dan Allah Subhanahu wa taala. Memang ini merupakan hubungan saya beribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kita lupa jiran kita, jangan kita lupa kawan-kawan kita, jangan kita lupa ukhuwah di antara kita dan kasih sayang di antara kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala inilah yang lagi baik. Sebab kalau dari segi ibadat dan sebagainya itu, nak kita bandingkan ibadah kita dan amalan-amalan kita ini dengan siapa? Dengan salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan tarawih para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada kita boleh bandingkan salat kita ni yang tarawih tadi itu dengan tarawih mereka? Yang mereka berdiri satu malam sehingga mereka ikatkan tali daripada dinding ni sampai ke dinding ni, sebab mereka nak pegang tali itu. Mereka tak tahan, tetapi mereka mesti kena berdiri sampai ke salat subuh. Itulah cara mereka nak salat. Adakah kita nak bandingkan salat kita dengan salat mereka? Mana ada? Jauh beza. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita satu jalan yang lagi dekat, yang lagi kita mampu, iaitu kita usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ini. Saya akan membantu orang, saya akan usaha untuk menyelesaikan urusan orang, saya akan usaha untuk memudahkan urusan orang, saya akan usaha untuk membantu mana yang perlu untuk dibantu. Para hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya konsep yang saya nak bagi itu, yang saya nak jelaskan itu, inilah yang kita baca tadi dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala ada janji mereka satu perjanjian. Tetapi ada satu sifat, beberapa sifat sebenarnya, yang mana kalau seseorang mukmin sudah dapat sifat itu, dapat ataupun tak dapat, tetapi sudah usaha untuk mendapatkan sifat-sifat itu, sama ada dapat ataupun tidak, tetapi dia niat untuk berusaha nak dapatkan sifat-sifat itu, maka perjanjian itu akan dijanjikan kepada dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang bermaksud hamba-hamba Allah yang berjalan di atas bumi ini dengan tenang, dengan sifat lembut, bermuamalah dengan manusia dengan sifat kasih sayang. Tak ada yang tegas, tak ada yang keras, tak ada apa-apa ni. Mereka mempunyai sifat tawadhu,
Mereka mempunyai sifat rendah diri. Mereka mempunyai sifat senang. Kita nak senang bercakap dengan mereka, senang nak berhubung bersama dengan mereka, senang nak minta apa-apa daripada mereka. Inilah ini sifat orang yang dikenali di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil, kalau orang yang kurang adab, kalau orang yang kurang tawadhu, kalau orang yang kurang ilmu, dia menyusahkan mereka, dia attack mereka, mereka jawab apa? Salama. Maksudnya selamat. Mereka nak selamatkan diri. Walaupun orang itu usaha untuk menyusahkan mereka, tetapi mereka maafkan dia sahaja. Mereka jauhkan diri daripada dia sahaja. Mereka cakap salama, selamat. Kita nak selamatkan diri. Tak payah kita campur dengan urusan seperti ini. Kita nak jaga diri sendiri, kita nak jaga berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan tersebut. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Tengok ayat yang seterusnya para hadirin dan hadirat sekalian, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Itulah ayat yang kita baca tadi di dalam as-salat tadi. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, orang yang akan berdiri pada satu malam daripada salat isya sampai ke salat subuh. Jadi kita nak bertanya, berdiri di dalam salat, walladzina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyama, sebab di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan mereka akan mendirikan salat, sama ada di dalam keadaan sujud ataupun dalam keadaan berdiri. Tetapi bila kita tanya kepada baginda Nabi sallallahu taala wasallam, nak ikatkan hadis tadi dengan ayat yang dibacakan tadi, bukan hanya mereka akan mendirikan salat, iaitu salat yang kita kenal, tetapi salat itu ada banyak jenis lagi. As-salat itu juga doa. Saya mungkin ambil masa dan ambil tenaga nak doa kepada orang lain. Saya ambil masa dan ambil tenaga, saya nak pergi untuk jumpa orang lain, nak bawa dia ke masjid, nak jemput dia ke, nak salat bersama dengan saya. Bukan hanya saya dengan diri sendiri, saya nak beribadah dengan diri sendiri, saya nak berzikir dengan diri sendiri, saya tak kira orang lain. Para hadirin dan hadirat sekalian, ini bukan sifat orang yang dikenali yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur rahman, hamba Allah. Maka marilah kita bersama-sama usaha untuk mendapatkan sifat-sifat yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman ini. Marilah kita baca, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka akan mendirikan salat satu malam daripada salat isya sampai ke salat subuh. Tetapi bukan hanya di dalam salat, iaitu salat yang ada rukuk, sujud, ada cara-cara lain. Mereka akan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Mereka akan doa, mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka daripada azab jahannam, daripada neraka jahannam. Sebelum mereka nak minta masuk syurga, sebelum mereka nak minta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka nak minta rezeki yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka nak minta kesihatan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka faham kekurangan mereka. Mereka faham keadaan mereka dalam jalan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kurang cukup. Jadi mereka akan minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dulu. Mereka akan minta Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka daripada azab dulu. Mereka akan minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dulu, baru mereka akan minta urusan-urusan yang lain. Itulah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi. Doa, mereka akan berdiri satu malam, mereka akan minta beberapa doa. Banyak jenis doa mereka akan minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pertama, mereka akan minta keampunan sebab mereka faham kekurangan diri sendiri. Di sini ada satu perhatian para hadirin dan hadirat sekalian. Jangan kita rasa berbangga dengan ibadah kita. Jangan kita rasa bangga dengan ibadah kita. Jangan kita rasa cukup. Jangan kita rasa baik. Alhamdulillah, tadi saya salat isya 8 rakaat, saya berdiri, lepas tu saya khatam dengan witir, saya doa, alhamdulillah saya orang baik. Jangan kita sampai ke tahap seperti ini para hadirin dan hadirat sekalian. Kalau dah sampai maka dah turun amalan kita, dah habis amalan kita.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah jatuh dalam satu dosa, iaitu al-ujb. Al-ujb itu maksudnya orang suka amalan diri sendiri, orang suka diri sendiri, orang rasa diri sendiri ni baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tadi, mereka berdiri satu malam daripada salat Isya sampai ke salat subuh, dan doa yang pertama mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan jauhkan mereka daripada neraka Jahannam, daripada azab Jahannam. Ini yang pertama. Lepas itu nak minta apa sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dipersilakan. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Satu sifat lagi. Itu yang terakhir sebelum kita khatam. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawam. Bacaan yang lain yang kita baca tadi, lam yusrifu wa lam yuqtiru. Dia ada dua bacaan. Apakah maksud walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama? Ketahuilah para hadirin dan hadirat sekalian, rezeki yang diberi kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada banyak ataupun tidak banyak, segalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala sudah tahu sebelum ciptaan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia, sebelum jin, sebelum malaikat, sebelum langit, sebelum bumi, sebelum Sayyidina Adam, sebelum semua, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu seseorang itu akan diberi rezeki yang sekian-sekian pada waktu yang sekian-sekian, pada saat yang sekian-sekian. Dan ini rezeki yang cukup bagi dia, dan ini rezeki yang baik bagi dia. Kadang-kadang kita minta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasa ini baik bagi saya, dan kita minta bersungguh-sungguh, tetapi Allah Subhanahu wa taala tak bagi. Ketahuilah para hadirin dan hadirat sekalian, ini atas rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita tahu kalau rezeki yang sangat luas itu, yang lebih daripada cukup, apabila kita diberikan rezeki yang seperti ini, kita akan jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan kita masuk ke surau. Alhamdulillah, saya rasa cukup. Kan? Ada macam itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan sesuatu di dalam ayat ini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Mereka yang hidupan dalam keadaan sederhana. Inilah orang-orang beriman. Sederhana itu maksudnya apa? Maksudnya walaupun dengan susah manapun ataupun senang manapun, dia rasa cukup. Dia ada banyak, alhamdulillah rasa cukup. Ada kurang, alhamdulillah juga rasa cukup. Dia beriman bahawasanya apa yang diberikan kepada dia itulah rezeki yang ditetapkan, yang sesuai bagi dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan moderat, dalam keadaan sederhana. Dia tak tengok kepada apa yang di dalam tangan orang lain. Dia tak tengok rezeki orang lain. Dia tak minta lebih daripada apa yang dirizkikan kepada dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dan dia beryakin bahawasanya apa yang di dalam tangan saya ini yang sesuai bagi diri saya pada saat ini. Adakah saya akan ambil kefahaman itu dan saya takkan usaha sebab Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rezeki saya, jadi tak bayar? Memang yang diberikan itu sahaja yang diberikan? Tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu, beramallah, sama ada dalam amalan dunia ataupun amalan akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan balasan kita sama ada balasan di dunia ataupun akhirah. Para hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama apabila kita membaca Al-Quran, sama ada di dalam salat ataupun luar daripada salat, kita usaha untuk bertadabbur. Al-Quran itu ini penghantaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Message, risalah. Cuba kita bayangkan kalau seseorang hantar satu message kepada kita semua, kita akan buat apa? Kita akan baca sahaja ataupun kita akan usaha untuk faham apakah maksud risalah itu. Kawan kita yang hantar risalah itu, dia nak minta apa? Dia nak suruh apa? Dia nak memperhatikan apa? Itulah Al-Quran yang di dalam tangan kita itu. Jadi mana-mana ayat, mana-mana surah di dalam Al-Quran, dia ada objektif dia ada makna dia ada konsep dia ada matlamat dia yang disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep
surat Al-Furqan tadi, Allah Subhanahu yang kita baca tadi dalam salat, Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan kepada kita sifat orang yang dikenali di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, ibadur rahman. Yang dijanjikan pada hujung surah ini, illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bersifat-sifat yang tadi, yang disebutkan tadi, mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman dengan ilmu dan iradah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubahkan dosa mereka menjadikan dia pahala pada hari kiamat nanti. Sebab mereka beriman bahawasanya kita ni orang yang rendah, kita ni orang yang penuh dengan kekurangan, dan kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahawasanya segala yang diberi kepada kita itu rezeki yang ditetapkan, sebab amalan itu juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk di dalam surau, dia mendirikan 8 rakaat atau 20 rakaat atau dan sebagainya, itu ini rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dikenali sebagai ibadur rahman, dia beriman juga, ibadah saya ini, saya tak ada apa-apa, rizki yang diberikan kepada saya daripada Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat yang saya salat itu, ini rizki juga diberikan kepada saya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita beriman dengan sifat-sifat seperti ini, maka ganjaran dia, balasan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala akan ambil dosa-dosa mereka menjadikan dia pahala. Jadi pahala mereka berganda di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, jalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat mudah dan sangat jelas dan sangat bercahaya. Hanya kalau kita cuba dan usaha untuk faham apa yang diberikan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan melalui baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, sama ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, maka dengan itu kita berazam dan kita beryakin dan kita beriman dan kita akan berusaha untuk menjaga diri kita dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan usaha untuk menjaga keluarga kita dan masyarakat kita dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan usaha untuk mendapatkan diri kita dan masyarakat kita dan keluarga-keluarga kita dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan sentiasa usaha untuk faham ayat-ayat yang diberikan kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dengan nasihat ini saya harap Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberkati surau kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberkati masyarakat kita ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada yang sakit, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mana yang dalam keadaan susah. Allah Subhanahu wa taala kabulkan amalan-amalan kita ini dan memasukkan kita pada hari kiamat nanti bersama para anbiya dan para salihin, para awliya, para sahabat baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Itu sahaja, wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna min ulil albab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an wa fahman salihan. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.